Assalamualaikum dan masih lagi bersama-sama kami bertiga. Ada Epi, Saiful Apek dan juga Samsul Debat. Kalau semalam kita dah bercerita mengenai Al-Kisah tak bersahur, dan hari ini apakah topiknya? Macam biasa, emailnya datang daripada anda. Kita nak minta Saiful Apek untuk bacakan. Silakan. Ya, ini adalah petikannya. Saya tak tahu kenapa bulan puasa ni saya jadi malas. Jadi lemah dan tak bertenaga. Saya rasa asyik mengantuk dan penat sepanjang masa. Kalau suami saya ajak jalan-jalan, saya cakap, malas lah. Dan ajak dia tidur. Kalau anak-anak ajak masak atau buat kuih, saya cakap, malas lah. Nanti nak kena basuh periuk, berkemas, leceh lah. Baik kita tengok je TV. Kat dalam TV tu ada program basuh-membasuh. Kenapa saya diserang penyakit malas ni? Lemah lah, tolonglah bantu. Sekian yang nak tanya pun malas. Yang tengah lapar. Hashtag tengah malas ni. Hashtag borak tengah lapar. Saya nak bercakap pun malas. Jadi Al-Kisahnya adalah Al-Kisah malas. Macam Ustaz, kalau bulan puasa ni kenapa kita rasa malas Ustaz? Sebenarnya malas ni satu penyakit yang memang dah ada sebelum Ramadan ni. Dia bukan kata cuma datang Ramadan dan orang Malaysia kehebatannya dia boleh letak malas ni pada semua benda. Jom keluar macam tadi ajak jom keluar. Malas lah. Keluar jadi malas. Keluar dari rumah malas. Kan? Jom tengok TV malas. Jom makan. Makan pun malas lah. Tak rasa nak makan. Malas makan. Kalau boleh suap tu biar makanan tu sampai sendiri kat mulut macam tu lah. Sampai satu tahap malas kan. Jadi ditambah pula ini semua adalah alasan. Malasnya adalah alasan. Sedangkan kita tahu ketika zaman Nabi dulu, bila Ramadan ni juga merupakan medan pernah terlibat dengan peperangan. Yang perang Badar. Peperangan yang sangat hebat dengan tahap Nabi ya. Jumlah bala tenteranya tak ramai kan. Dalam 500 ke 700 orang hanya melawan pula 1,500 ke 2,000 orang. Jadi bayangkan Nabi boleh berjuang sampai ke tahap itu. Jadi malas ni adalah merupakan satu perkara yang perlu kita tangani, perlu kita hadapi, perlu kita perangi. Jadi malas ni kita gantilah dengan sifat-sifat rajin. Sebab Nabi pun sebut, sungguhnya syaitan dan iblis ni berputus asa dalam menyesatkan kamu dalam perkara-perkara yang besar, tapi tak pernah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara yang kecil. Tetapi bila bulan Ramadan, syaitan iblis tak kacau kita pun. Tapi kenapa malas juga? Malas ni itulah penyakit hawa nafsu. Nafsu nak berehat tu. Syaitan lagi besar dalam badan. Nafsu yang nak berehat ni. Nafsu. Alah, relax lah. Dia kata, alah, bahari kau tidur lagi baik. Kan kau jaga-jaga dah berbuka. Dia yang bisik ni, nafsu. Nafsu ni, waktu Allah Ta'ala cipta nafsu. Allah Ta'ala tanya soalan. Kau siapa? Aku siapa? Nafsu jawab, aku. Engkau. Punya sombong dengan Allah. Kemudian Allah Ta'ala bakar dia selama 100 tahun. Allah Ta'ala tanya balik bila dah awak keluar. Kau siapa? Aku siapa? Aku. Engkau. Sombong lagi. Letak tempat sejuk selama 100 tahun. Keluarkan balik. Siapa aku? Siapa engkau? Dia kata, aku, engkau. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan agar nafsu ni dilaparkan selama 100 tahun. Bawa keluar, Allah Ta'ala tanya, aku siapa, kau siapa? Sesungguhnya aku adalah nafsu dan kau adalah Tuhanku. Nak beritahu nafsu ni kalah dengan lapar. Itu pertama. Yang kedua, nafsu ni HQ dekat mana? Headquarters. Mana? Headquarters dekat perut. Okay. Itu sebab perut kita boleh lapar. Itu sebabnya katakan kalau kamu mampu kahwin 1, 2, 3 atau 4, tak mampu biar seorang. Kalau seorang pun tak mampu, berpuasa. Perut nampak Dia gantikan dengan puasa. Sebab dengan puasa tu tengok apa pun tak terdaya. Sebab tu dia pusat tu. Kau tidak nafsu marahan. Apa pasal dia nampak balik? Bulan ni nak kena penampang aku ni. Geramnya aku. Dah pukul apa ni? Sebab tenaga banyak. Sekali bila bulan puasa, bang, anak kita lambat balik bang. Biarlah. Macam mana? Kejap lagi sampailah tu. Lama dah ni bang. Sabar. Dia tahu kalau dia cakap nak marah sekarang, tenaga dia habis. Lepas tu kalau dia keluarkan, dia juga yang kena mencari. Kan? Jadi tak bertunggulah. Kejap lagi balik tu. Lepas tu kan dia balik tu. Itu nampak tak? Nafsu amarah. Nafsu makan pun tengok alah. Kan bulan puasa sebab kita tahu kita tak boleh makan siang. Jadi itu dia. Sepatutnya kita kontrol hawa nafsu kita ni supaya kita tidak jadi malas. Dan kalau sedikit saya buat huraian sikit daripada perspektif yang lain lah.
Kalau kita lihat daripada sudut yang lain, maksudnya rajin dan malas. Rajin tu sesuatu yang baik. Malas tu sesuatu yang tidak baik. Betul. Tapi kalau kita tengok yang rajin ni pula, rajin ponteng, rajin rembat barang kawan, rajin mengulur, rajin berkenah. Itu rajin yang tidak bagus. Baik, aku tak usik rajin tadi. Cuma ada rajin tu lah. Itu juga malas. Betul. Malas ni pula dia boleh mendatangkan pahala bila dia malas nak merempit, malas nak berpoya-poya, malas untuk kepada benda-benda yang tidak elok. Malas nak kahwin lagi. Itu ditutup tu. Senyum memang. Senyum depan. Malas lah, abang rasa malas lah. Tapi kalau Malas. malas tu, tapi tengoklah kalau rajin. Jadi kalau kita melihat sudut tu lah kan. Malas nak beranak kita lagi. lebih memahami lah benda tu. Kita Betul. lebih memahami. Betul. Jadi mana kita tahu mana nak diletakkan. Tapi kalau malas tu, malas nak bercakap benda yang tak baik, baguslah. Baguslah. Tapi kita kena kenal pasti apa yang patut kita malas, apa yang kita Kadang-kadang, patut rajin. kenapa kau tak keluar pergi jumpa dia? Malah lah, nanti kan jumpa dia kan asyik-asyik cerita benda-benda pasal orang, pasal mengumpat pasal orang. Itu yang I tak nak tu. Ayat dia kan. Macam tu. Betul lah. Jadi mana tajuk malas ni kena tukar balik lah. Open. Okey. Baik, mungkin ada cara untuk kita atasi rasa malas, Ustaz. Tadilah. Tadi itu balik kan. Sama seperti di atas. Yalah maknanya kita ambil yang positif saja. Yang positif saja, dan jangan kita apa, dan mengatasi malas ni satu, gantikan dengan kerajinan dan juga perkara-perkara yang positif. Tu ambil. Betul. Itu dia senang buat duit, Ustaz. Tapi dalam hidup ni ada dua pilihan. Betul. Sakit kerana nak berubah ataupun sakit tak ubah-ubah. Pilihan di tangan anda. Macam kamu bergerak, Ustaz. Ya, betul lah. Ada satu lagi. Hidup ni adalah antara B dan D. Birth and death. Birth and death. Kelahiran dan kematian. Kan, Di tengah-tengah antara B dan D tu adalah C. Kita ada choice. Pilihan macam mana kita nak menjalani hidup kita. Ya. Power pula petang ni. Lain macam Lain macam ni. Dia ada orang dengar. Ada tu lagi. Hidup ini beroda, kadang-kadang bergerak, kadang-kadang berhenti. Kita berhenti kejap, kita kembali sebelah sini dalam borak tengah lapar. Kita ikuti Borak Tengah Lapar. Tengah lapar masih lagi bersama-sama Ustaz Samsul Debat dan juga Saiful Apek. Hari ini kita bercerita mengenai Alkisah malas. Ada orang katalah lepas bersahur kita tidur balik, lepas tu bangun kita rasa malas. Betul ke tak betul, Ustaz? Memanglah kalau banyak tidur tu dia memang ibu pada kemalasan. Dia kurangkan tidur. Tapi ada orang bagi alasan, daripada aku jaga aku banyak buat maksiat, baik aku tidur. Tapi memang banyak lagi benda lain kita boleh buat. Betul. Ada orang tu lepas subuh tidur. Lepas tu kan tidur sampai zuhur. Betul. Lepas tu kejut-kejut kan, dia zuhur dah. Dia zuhur, lepas zuhur tu dia boleh tidur atas sejadah tu. Lepas tu dia sambung lagi tidur. Naik atas katil balik tidur. Lepas tu sampai asar tidur. Lepas tu kejut bang nak buka dah. Tu dia pegang buah tamar dia. Sekarang puasa tak rasa. Tiba-tiba nak buka dah, memang tidur je. kan dah tidur je, memanglah macam tu. Tapi sebenarnya tanyalah Bang Saiful Apek, kita tengok orang dulu. Ya, betul. Tengok orang dulu. Dia bukan macam sekarang kita kerja macam sekarang kita kerja dalam studio. Mungkin syuting mula, kalau kerja syuting mungkin panas sikit. Lepas tu kejap-kejap datang payung, duduk dekat bawah tempat yang berteduh sikit. Tapi mak ayah kita dulu kerja berat. Kerja kampung. Berjemur. Kadang kita cakap dia ni puasa tak? Betul. Kan dengan membajak sawah, dengan berladang, berkebun, dengan apa, bekerja dekat berat-berat, angkat berat apa semua, bukannya gym lah, angkat berat, benda-benda yang berat. Kerja berat. Kerja kat pasar semua, Allahu Akbar. Tapi mereka boleh berpuasa. Dan balik tu pula malam tu pergi tarawih lagi. Beribadah. Kalau kita dah bagi alasan dah. Malas. Teruk sikit kerja ni, abang tarawih kat rumah je. Kalau tarawih kat rumah je ada harapan tak buat tu sebenarnya kan. Jadi itu sebenarnya. Jadi itulah. Jadi kalau kita nak apa, senang je kalau nak mengatasi salah satu, cuba bandingkan dengan orang dulu. Bandingkan datuk nenek kita, mak ayah kita dulu yang kerja lagi berat daripada kita. Betul. Dulu masa pun boleh katakan kita macam kita nak bayar bil pun kena beratur. Betul. Jadi berapa banyak masa habis kat situ. Sekarang ujung jari je dah. Betul. Jadi macam kita nak itu hantar, yang orang tak bayar. Tapi dulu beratur bayar bil. Ya. Sekarang tak beratur pun tak bayar. Pun tak cukup masa. Macam mana tu? Kan tertunggak. Ya, betul. Teknologi ni kadang-kadang kita pun tak tahu lah sebenarnya memudahkan kita lagi ke atau sebenarnya sebalik dia. Terbalik. Betul. Tapi dia jadi tu saya kata tadi, malas tu dia boleh letak pada semua benda. Betul. Kehidupan ni menyebabkan
kita risau. Belajar malas. So kerja pun malas. Habis kau nak buat apa? Telan tak nak. Luah tak nak. Jadi kumam ni. Kumam. Kat situ je. Tak jadi apa. Tak jadi apa. Tak jadi apa. Kan. Betul, Nah, betul. jadi itu yang kita kena atasi lah. Jadi kalau saya setuju lah apa Abang Saiful sebut tadi tentang macam mana dulu sampai kena beratur. Masa banyak kat situ. Banyak. Kan belajar pun tak boleh. Belajar pun nanti nak kena lambat sikit dah kena denda. Sekarang tak. Online lagi. Pasar pun nak kena pergi pasar. Nak kena pilih sekarang online. Online semua. Apa benda semua online. Tin sampai. Tin. Barang sampai. Tin. Nak Itu bisikan yang mengelirukan Ya, telinga ya. kita. Nak Ada cari je barang nak sampai. cari calon isteri pun boleh online sekarang. Betul. Sana? Cari calon isteri pun boleh online sekarang. Betul. tak Tijanah.com. Saya tak berminat. Tak minat. Mencari jodoh.com. Kan. Lepas tu bayar berapa ringgit? RM90 kan. Nonton tempoh 3 bulan. Saya ada detail dia ada detail. Ui, dia. Ustaz tahu Ustaz tahu. Ustaz pernah cuba? Ustaz kena kaji. Bukan. Sebab orang kena yang tahu. masalah yang tak dapat sudahnya dah dapat 2-3 kali tak dapat tu mengadu kat aku juga. Oh. Aku cakap nak buat macam mana kan. Jadi susah. Dia kena mengakulah kalau adalah kekurangan diri tu kan. Betul lah tu. Masalahnya tak jujur. Kan, tak jujur. Betul, Dah lah betul. malas tak jujur pula. Masuk muka kau dah ejah, kau dah edit, muka tak ada jerawat tu kau masuk dalam tu. Letak yang jerawat tu biar orang terima kau seadanya. Betul. Itu sampai kesudah orang tak nak tu. Tak adalah. Jadi apa-apa pun buang malas. Buat malas Obat tu sebab orang kata kan dia kata cantik teluk pantainya landai. Kan? Tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain ini pakai. Asalkan penuh ilmu di dada. Jadi macam tadilah. Jadi walaupun kita malas, walaupun kita ni tak apa, tapi jangan malas. Maknanya kita muka tak boleh belah kata. Tapi kita rajin. Jadi orang kan nak kita ada kualiti kat situ. Ya, betul. Tapi muka handsome. Badan sado. Kan? Tapi mengangkang kat rumah tidur. Macam mana? Jadi itulah dia. Jadi kemalasan tu tetap menjadi perkara-perkara yang tidak diperkenankan oleh orang tua-tua lah. Okay. Baik. Saya pun nak upload gambar saya dekat ni laman web tadi tu. Cuba-cuba. Yang tak ada filternya. Yang tak ada filter. Kita berehat dulu. Kita kembali selepas ini dalam Borak Tengah Lapar. Kita ikuti Borak Tengah Apa. Borak Tengah Lapar. Hari ini kita bercerita mengenai rasa malas kita. Macam mana cara nak mengusir rasa malas yang melekat dalam hati kita ni. Dan kita masih lagi bersama-sama Ustaz Samsul Debat dan juga Abang Saiful Apek kita. Okey, mungkin Ustaz boleh cadangkan aktiviti-aktiviti untuk kita buang rasa malas ni Ustaz dalam bulan puasa ni Ustaz. Penuhkan dengan amal ibadah. Biasa. Lepas tu kalau kita bekerja baik. Tapi itulah. Bila sebut pasal ibadah ni, minta maaf cakap lah. Kita kena terima hakikat lah. Orang Melayu biasanya, terutamanya, kalau yang berpuasa ni kadang dia mula fikir, ibadah ni satu benda yang, alah, nak kena semayang, nak kena mengaji. Betul. Sebenarnya ibadah ni ada dua. Ibadah umum, ibadah khusus. Ibadah umum termasuk apa yang kita buat sekarang. Ini adalah ibadah umum. Benda baik, diizinkan oleh Allah, niatkan Allah. Dapat pahala ibadah. Ya. Contohnya kita bertiga buat satu persatuan untuk bantu ibu-ibu tunggal seluruh Kuala Lumpur. Memang ibu tunggal dia, nak yatim pun tak nak tolong, memang ibu tunggal. Nak ibu tunggal ya. Kita bertiga kan. Okey, AP, Abang Saiful dengan Samsul Debat. Kita buat satu pertubuhan PLP, Pertubuhan Lelaki Prihatin. Okey. So kita bantulah ibu-ibu tunggal. Benda baik tak? Benda baik. Caranya kita bagi ramai-ramai, kita bagi bantuan. Caranya diizinkan oleh Allah. Tapi kalau lupa niat, tak dapat pahala ibadah. Yang penting niat kerana Allah. Dapat pahala ibadah. Tapi kalau tengah-tengah hantar bantuan tu, tiba-tiba AP kata, Abang Saiful, Samsul Debat, rumah yang last ni, you all tak payah pergi. Saya suruh je. Saya cover. Wah, Pak. Kita dah mula tanya. Apa Sal? Benda baik. Tapi cara tak diizinkan Allah. Cara tak baik. Rupa-rupanya ibu tunggal. tinggal ni. Rupanya ibu tinggal. rupanya ibu tunggal yang last tu. Muka-muka dia sikit-sikit macam cut tari Luna Maya dengan Maya Karim. Alamak. Patut dia tak ajak kita. Kita contoh lah kan. Jadi benda tu mendatangkan fitnah. Ataupun kita ambil contoh Robin Hood. Katalah Robin Hood dah mengucap lah dia masuk Islam lah. Robin bin Hood nama kan. Robin Hood dia nak tolong orang miskin. Bagus. Kan? Katalah dia niatkan Allah pun. Tapi cara dia dengan mencuri pada orang kaya tak boleh. Tak boleh. Macam tu jugalah. Niat Kita tidak menghalalkan cara. kita kalau dalam musim Ramadan ni memang kalau kita tumpu pada kerja, buat je kerja, itu pun dapat pahala ibadah. Kerja sungguh-sungguh. Betul. Daripada pagi sampai petang. Kerja betul-betul. Kemudian petang balik. Orang lelaki hati-hati. Orang lelaki ni masa dia paling bahaya sekali.
Pukul 4 dia dah mula malas lah. Dia dah mula fikir, malam kang nak buka apa? Aku nak singgah bazar Ramadan yang mana? Itu penyakit orang lelaki tu. Penyakit orang lelaki. Orang perempuan memang tak boleh tegur lah. Sebab dia lepas sahur, dia dah fikir dah nak buka apa malam kang. Jadi tu saya tegur orang lelaki je. Orang lelaki dia mula, kan nak singgah sini. Dia singgah sini, dia beli macam-macam. So, elakkan. Macam Nabi kita, lepas saja asar, Nabi lagi kuat beribadah. Sebab Nabi tahu, sekejap lagi dah nak berbuka. Itu Nabi kita. Jadi makna kata kalau kita penuhkan masa, contohlah bangun pagi sebab pergi kerja, buat kerja pagi sampai petang, balik pula sampai rumah kita mandi, kita siap, kita mengaji pula. Lepas tu bang dah nak berbuka dah, nampak tak? Bila kita penuhkan masa dengan ni, so tak timbul soal malas sebab kita penuhkan masa dengan perkara yang bermanfaat. Betul. Dalam arti kata lain Ustaz, saya bersetuju dengan apa yang Ustaz cakap tu. Tapi memang tipikal Malay banyak mengatakan macam kalau secara permukaan ni kan kita cerita pasal ibadah adalah ibadah, kerja adalah kerja katanya. Ada perbezaan. Betul. Tapi pada saya bersetujulah ibadah itu adalah kerja, kerja itu adalah ibadah. Betul. Jadi Contoh bila kita macam Abang Saiful Apik bila dia berlakon dulu kan. Ada watak-watak tertentu tu. Contohnya memerlukan dia buat begini. Dia kata boleh tak kalau buat macam ni. Supaya nak elakkan orang fitnah saya macam ni. Dia kata dia buat tu pun pahala. Ya, betul. Sebab dia tahu dia punya peminat ramai. Betul. Kan macam tadi kan kita jalan pun payah kan. Orang tu tarik baju dia. Saya kata kita selamatkan Abang Apik ni. Jadi makna kata dia jadi ikon. Jadi idola. Jadi kita dengan cara tu kita tak sedar kita pun buat ibadah sebenarnya. Betul. Nampak simple je. Betul. Kan? Tu macam masak kan. Nampak je simple tu sebab orang perempuan senang dapat malam Al-Qadar. Lailatul Qadar. Sebab orang perempuan setiap kali jaranglah lelaki yang bangun siapkan sahur. Jarang. Okey, betul. Perempuan yang bangun. Perempuan bangun siapkan sahur, perempuan siapkan air, buka botol, curahkan air. Walaupun lelaki tu chef, pun Hmm. jarang. Boleh kita siap. Betul. Tapi sekali mungkin dia masak. Mungkin betul. Tapi kebanyakan masa. Dan kalaulah orang perempuan tu bangun siapkan sahur, walaupun memanaskan lauk, dia niat kerana Allah. Dapat pahala ibadah. Dan kena pula malam itu adalah malam Al-Qadar. Dapat dia Lailatul Qadar. Itu sebenarnya. InsyaAllah. Baik. Baik Ustaz, mungkin ada pesanan kepada pendengar kita tentang cara untuk buang rasa malas ni agar mereka terinspirasi lah untuk lebih rajin dalam bulan puasa ni Ustaz. Jadi dalam bulan Ramadan ni kita tuntutlah ilmu. Tuntutlah ilmu. Tu sebab orang kata kicau-kicau tiung batu. Kan? Kicau-kicau tiung batu. Tak jumpa. Dah tak jumpa dah hujung. Tak jumpa dah. Kicau-kicau tiung batu. Sampai sudahlah. Sudahlah. Kau sorang aku langsung aku lupa kan. Kicau-kicau tiung batu. Dah lupa lah. Tak dapat. Kemudian lah. Maksudnya, maksud dalam pantun tu, dia beritahu, kalaulah kita malas untuk mengisi waktu, kayu lurus akan dibuat jambatan. Maksudnya, bila kita malas mengisi waktu kita, jadi kita ni tak ada fungsi. Akhirnya tak ada beza kita dengan kayu dibuat jambatan, dipijak-pijak, dia apa, dah tak ada nilai, tak ada apa. Tu sebab jangan kita jadi orang yang malas. Akhirnya kita sendiri yang rugi. Betul. Kita sendiri yang rugi. Kenapa orang tak nak? Contoh paling senang. Kita kat kawan sekerja, rakan-rakan sekerja kan. Dia ajak kita. Saiful, Samsul, jom pergi makan. Kita, boleh? Kejap lagi. Jom aku siap kerja sikit lagi. Tapi kalau kita, pergilah dulu. Malas lah. Nantilah. Kita bagi alasan. Kemalasan kita tu tadi, sampai satu tahap, dia cakap, jom pergi makan. Tak payah ajak dia. Dia memang tak nak punya. Orang dah tahu dah. Betul. Dan kemudian masa tu pula kau sentap. Dia tak nak ajak aku lagi dah. Itu penyakit kita sekarang ni. Kan? Jadi sekarang ni malas tu tanya pada diri kita, tepuk dada tanya iman kita, di mana kedudukan kita. Dan rajin tu pula haruslah bijak. Betul. Seperti ada sebuah cerita pendek ni lah. Dia cakap, katanya lah. Kami akan mengadakan jambatan. Kami akan mengadakan jambatan. Kami akan mengadakan jambatan di kampung ini. Lepas tu penolong dia cakap, tak boleh, kita tak ada sungai. Tak apa, kita akan adakan sungai tu. Kita buat sungai. Itu terlebih rajin, Terlebih kurang rajin lah. bijak. Betul. Jangan sampai tahap tu. Jangan sampai macam tu lah. Okey. Okey. Macam mana pantun dia Ustaz? Kicau-kicau si pohon batu. Kicau-kicau si tiung batu. Tiung batu. Dia terbang di atas dahan, mati. Kayu luruh dia buat titi bukan jambatan, patutlah tak jumpa. Itulah dia. Aduh.
Kicau-kicau tiung batu singgah sebentar di dahan mati. Kalau malas mengisi waktu, ibarat kayu lurus dibuat titi. Baru jumpa. Baik, kicau-kicau si burung batu. Aduh getah tulang rusuk. Ini adalah radio nombor 1. Kita jumpa lagi hari esok. Dia gemar banyak lah. Betul. Dalam pada disuruh aku pantun di tengah mikir pantun dia. Itu trik dia. Baik, kita jumpa lagi hari esok dalam Borak Tengah Lapar. Apakah isunya pada hari esok? Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Dan ini adalah Borak Tengah Lapar. Borak Tengah Lapar itu tadi dibawakan oleh KLFM.